أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة النبيين صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات أما بعد Sahabul Fadilah, tuan-tuan pegawai masjid, ahli jantuan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala dapat kita bertemu dan berhimpun setelah kita berhenti hampir dekat 4 bulan melalui tempoh PKP, bukan PKP, PKP. Masing-masing kita bakat muhasabah, kita semua bakat merenung, kita masing-masing menginsafi, meneliti. Allah Ta'ala bagi cuti, hak mana kerja tak boleh pergi kerja, hak mana kalut duk kelewak tak boleh kelewak, semua kena duduk di rumah masing-masing. Bukan sat, dekat 30 hari. Sebab tu macam-macam jenis karenah duk ada. Ada hak jadi tukang kebun di rumah, ada jadi tukang di rumah, ada hak jadi guru, macam-macam jenis orang duk jadi. Dia biasa duk kalut pergi kerja, jadi tak turah tu di mereka macam-macam. Tanam sayur lah, pomen habis segala apa hak dalam rumah tu, tukang tak tinggal dalam rumah kan, masing-masing. Tapi hak paling beruntung sekali lah, siapa yang manfaatkan tempoh tapi mana duduk di rumah tadi tu, dia banyak membaca Al-Quran. Ada satu keluarga tu seminggu sekali mereka nak beranak khatam 30 juzuk. Subuh mereka bahagi dah seorang sikit juzuk mana nak baca. Kak long, abang long, adik ngah apa semua mereka bahagi. Mereka jadikan tempoh PKP tadi tu sebagai peluang dan ruang untuk membanyakkan bacaan Al-Quran. Ada haji tu dia hafal Quran hari-hari kan. Zuhur subuh dia ambil satu ayat kan, relax. Lepas tu saat ni zuhur pula satu ayat. Dapat 2-3 juz, 2-3 surah dapat. Banyaklah juga dapat. Jadi dia mengisi waktu-waktu dia dalam tempoh PKP tadi tu dengan perkara yang amat menguntungkan, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Rugilah bagi siapa habis tengok cerita, habis Hindustan tengok Korea, habis Korea tengok orang putih kan. Lepas tu kata boring lah macam-macam. Ada yang Tok Haji tu yang pernah melalui tempoh zaman darurat dulu-dulu tu, tahun 60-an, 70-an. Bila jadi PKP ni dia ingat kapiu. Bila pergi bagi bantuan, depa tak mau duit, kata duit tak laku dah. Main duit, main berah. Main gula, main garam. Nak keluar pun tak berani, macam-macam jenis. Macam saya tak pernah lalui zaman kapiu, tak tahu. Yang tahu berah nak habis susah hati kan. Jadi semua tu Allah Ta'ala jadikan untuk kita fikir. Tuhan boleh buat bukan saja di Malaysia, bahkan perkara ni berlaku seluruh dunia. Dan kita ni Allah Ta'ala bagi lagi nak kena ingat sungguh-sungguh lah, penularan wabak Covid ni terkawal lagi di Malaysia. Walaupun 2-3 hari ni dengar tu ada peningkatan sikit, tetapi di Malaysia ni masih lagi terkawal. Di luar negara nusakan lagi masih ramai lagi yang meninggal dunia kerana corona. Penyakit yang tak dapat dilihat dengan mata, tapi kalau kena boleh hilang nyawa. Bahaya corona. Sampai lah tak ada lagi ubat dia. Kalau orang Teluk Ipin boleh buat ubat corona, kaya. Kaya.
Pasal tak ada ubat sampai hari ni. Jadi nak cerita bagi kita mengaji ilmu tauhid, kita kemah balik. Corona ni pun salah satu daripada ciptaan kekuasaan Allah. Ni kita duk pakai mask apa semua ni, duk ikut SOP apa semua ni, bukan saja-saja kerana kita minta lindung dengan kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu corona. Dan bukan benda yang mustahil pun bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak buat corona yang dahsyat tadi tu, tak kena kat kita pun boleh juga kan. Allah Ta'ala jadikan makanan tu, dengan sebab makanan kita makan kenyang. Dan Allah Ta'ala juga boleh buat, kalau bukan makanan tu pun kita boleh kenyang. Dua-dua hak Allah Ta'ala. Jadi jangan kita langkau terus dia punya tingkatan dia tadi tu. Terus tak mau makan, lepas tu kita duduk sangka kenyang. Kan ada setengah orang bebai, tak mau pakai mask, dia kata bukan kena corona, dia kata. Jangan bimbang, kita duk sangka betul kerja buat kita tu, tetapi kita mencampakkan diri kita dalam kemudaratan. Hari ni fatwa semua terikat dengan KKM kan. Jadi KKM lah ni besar sekali dalam tempoh ni. Mereka yang akan mengeluarkan garis panduan kepada kita supaya perkara ni dapat dibendung. Itulah sedikit sebanyak lah kan. Macam-macam lah kita pelajari dalam tempoh PKP ni, macam-macam. Ada hak boleh selawat kat Nabi sampai beribu sehari-hari. Habis masa selawat, hafal Quran kan, beratik, macam-macam. Tengok-tengok habis dah, alhamdulillah. Baik, habis tempoh PKP tu lah masuk PB kan, pemulihan PKP kan, PKPB. Jadi kita manfaatkanlah apa dia kesulitan yang Allah Ta'ala ringankan kepada kita saat ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Dia. Jadi kita sambung bacaan kitab kita Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu ardah. Kita berhenti tadi pada muka surat 4 betul tak? No, alhamdulillah betul. Kitab pun tak buka berapa, tak panggil ni puan tak buka lagi. No, punya teruk. Baik. Kita berhenti pada asyaddun nasi azaban. No, hadis Nabi SAW. Nabi cerita asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Orang perempuan tak ada kitab maklum, tak ada bagi kitab. Tak ada. Dia ada kok ada lebih kitab tu. Sian. Kan dia ada rujukan ni, seronok sikit kita baca kan. Kalau tidak saya duk syok seorang-seorang depan ni. Seorang aja. Tak mai tu rumah naik ayak apa. Sini tak naik ayak dah kan. Alhamdulillah dah melawaknya, astagfirullah. Macam-macam. Baik. Jadi hadis Nabi SAW menyatakan artinya orang yang paling dahsyat siksaannya. Ini nak abang kata azab yang paling berat sekali di hari kiamat besok. Kata Nabi SAW ialah mereka yang alim, orang yang ada maklumat, orang yang faham, orang yang ada pengetahuan hukum halal dan haram, gelap dan terang. Kan pahala dan dosa. Ni orang alim lah, tahu orang kata apa, perenggan. Kemudian yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ni orang yang paling dahsyat sekali kena azab di hari akhirat besok. Orang yang tahu benda ni haram, benda ni halal, benda ni tak boleh buat, benda ni kena buat, yang ni wajib, yang ni dia tahu hukum hakam, tetapi dia langgar serupa tu juga. Yang haram dia pergi buat, yang halal dia pergi tinggal. Bukan sebab dia tak tahu, dia tahu, tapi dia pilih dosa daripada pahala. Dia tahu kata semayang tu wajib, tapi dia tak semayang. Dia tahu mencuri tu tak boleh, tapi dia mencuri. Dia tahu mengumpat tu tak boleh, tapi dia mengata juga kat orang. Jadi orang yang ada kelaku lagu ni, dia tahu kerja buat dia tu tak betul, tapi dia berkekalan melakukan, ataupun dia tahu benda tu bagus tapi dia tak buat, dia ni akan diazab dengan azab yang tersangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Ini nak cerita bagi
Kita dah menuntut ilmu, kita kena berazam dalam diri kita. Kalau tak boleh beramal semua, jangan tinggal terus. Buat hak mana hak kita mampu, hak mana kita boleh, kena buat. Sebab tu besok bila kita mati, kan, malaikat mai tanya, bukan tanya ilmu hang banyak mana, hang mengaji daji dagu mana, tetapi dia tanya banyak mana amalkah kamu. Nak bang kata amalan tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ilmu banyak tapi tak beramal, sia-sia juga. Allah Rabbi. Baik. Padahal baginda Nabi SAW selalu berdoa. Nabi sendiri pun baca doa ni. Jadi doa yang Nabi baca tu menjadi contoh bagi kita, supaya kita turut, kita ikut, kita tiru. Doa dia lagu mana? Allahumma inni, maklum muka surat 4. Muka surat 4. Ni bagus ni doa ni. Muka surat 4 ni dia punya tu ada kat atas, nombor dia ada kat atas ni. Awal lagi. Kalau nak kira berapa lai? Tak sampai 10 lai. Doa dia, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allah. Makna dia, Nabi SAW doa minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku berlindung. Nabi minta pelihara dengan engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Belajar ilmu tapi tak beramal. Tu ilmu yang tak bermanfaat, orang tak beramal. Wa qalbin la yakhsha'. Yang kedua Nabi minta pula daripada hati yang tidak khusyuk. Payah nak ingat ke Tuhan. Ada hati tapi ingat benda lain. Semayang pun tak boleh lintah ke Allah Ta'ala. Berat. Wa qalbin la yakhsha'. Kemudian wa amalin la yurfa'. Kemudian minta pula lindung Allah, minta lagi lindung dan pemeliharaan dengan Allah Ta'ala daripada amalan yang tidak diterima. La yurfa', tidak diangkat. Amalan kita tadi tu tak ada nilai di sisi Allah lah kalau Tuhan tak terima. Minta Allah Ta'ala pelihara kita, tak buat kerja buat lagu ni. Ni nak dekat dengan korban ni. Kalau pergi buat korban. Buat korban tapi ada lintasan hati perut nak menunjuk kan. Ada benda-benda kepentingan lain ke? Contoh. Jadi walaupun kita bayar satu bahagian ke, 700 ke, 800 ke, ataupun kita buat seekor lembu saja, tapi oleh kerana niat kita tak betul, tertolak juga di sisi Allah. Jadi kita minta lindung Allah Ta'ala. Wa amalin la yurfa'. Benda-benda yang boleh menyebabkan rosak amal ibadat kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, wa du'ain la yusma'. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada doa yang tidak dimustajabkan. Permohonan, permintaan kita dengan Allah Ta'ala, Tuhan tak mau dengar. Ni kata guru saya, dia duduk doa hak ni lah malam-malam, hingga Allah Ta'ala angkat kedudukan dia menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Almarhum guru saya Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin, guru saya Syekh Syam. Dia kata ni doa ni dia duk baca. Dan alhamdulillah saya pun duk beramal lama dah. Jadi tuan-tuan pun boleh beramal. Ni amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Beramal. Minta ilmu, minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amalan yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengar. Pendek aja. Boleh balik ni hafal masing-masing. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ada muka surah 4. Jadi bab kita cerita hari ni nak minta Allah lindung kita daripada digolongkan dalam kelompok orang yang menuntut ilmu tetapi dia tidak beramal. Jadi kita doa ke Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Tuhan kasih kat kita tunaikan hak ilmu tadi tu dengan beramal. Dan kata Syekh lagi, syaitan juga melupakan engkau. Setan bagi kita lupa. Syaitan melalaikan kita daripada sabda Nabi SAW yang berbunyi. Kita duk dengar selalu dah kot. Jadi syaitan lupakan kita
Dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud, aku melalui, kata Nabi SAW, pada malam aku diisrakan. Ni peristiwa Isra' Mi'raj ya. Kadang-kadang kita lupa. Tu yang Imam Ghazali kata tu, setan melupakan kita tentang peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi kata, aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Waktu Isra' Mi'raj tadi tu, Nabi di Mi'raj diangkat. Di Isra' pun Nabi tengok tak, di Mi'raj pun Nabi kan. Isra' diperjalankan daripada kota Mekah, lepas tu ke Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Mi'raj Nabi diangkat, naik menembusi satu tingkatan langit ke satu tingkatan hinggalah Sidratul Muntaha. Jadi waktu Nabi diperjalankan daripada kota Mekah ke kota Madinah tu, Nabi duk perhati dah, duk lalu dah. Duk lalu dan Nabi diperlihatkan Allah Ta'ala keadaan-keadaan kaum dengan amalan masing-masing. Hak mana buat baik boleh nikmat, hak mana buat dosa dia boleh azab. Di antara azab yang Nabi perhati, satu kaum yang mereka gunting lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Gunting berapi-api, tak tahu macam mana api neraka kan. Tara kita buka periuk nasi itu naik beram tu pun kita tak boleh tahan dah kan. Berani siapa atas muka. Hat tu baru wap nasi pun tak ingat. Ni pan gunting daripada api neraka memotong lidah mereka. Maka Nabi SAW bertanya, dan lagi Nabi tanya. Tu nak bang kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ni satu peristiwa yang kita tak boleh nak nilai dengan akal. Pasal tempoh berlakunya Isra' dan Mi'raj tadi tu, ada ulama kata tempoh dia tadi tu terlalu singkat sehingga tempat tidur Nabi tu bila Nabi balik daripada peristiwa tu masih lagi duk rasa hangat. Ada yang kata tempoh dia berlaku di antara Maghrib dengan Isya, punya sat. Tapi macam-macam Nabi tengok ni. Tengah duk naik burak yang laju dan lagi Nabi tanya. Macam mana Nabi tanya? Wallahu a'lam. Nabi tanya, man antum, hampa ni siapa ni? Teruk sangat duk potong lidah dengan api neraka, dengan gunting api neraka. Maka depa pun menjawab tanyaan Nabi SAW tadi ni. Kami ni dulu orang yang suka menyuruh orang buat baik, tetapi kami tak buat. Duk suruh orang buat baik, kami tak buat. Masa PKP tu orang larang lah main masjid, depa kelut nak main. Ni dah habis PKP, orang bakat main, depa tak main pula dah. Jumaat pun tak main kan. Masa depa buat giliak hari tu, ya Allah, depa pergi kota kat surau tu, dia rumah tu 5 orang siapa nak pergi sembahyang Jumaat, semua tak mau pergi. Selesa sembahyang Zuhur. Bagi alasan macam-macam. Tak ni depa lambat lah apalah, tapi nak bang tu manusia. Masa orang larang pergi sembahyang, depa gagah nak main. Takut azab lah, nak kiamat lah. Orang suruh pergi sembahyang, depa tak mau. Jadi ni jenis lagu ni. Dia suka suruh orang buat baik, tapi dia tak buat. Kalut sangat nak pergi masjid ni, lah orang main, dia tak main pula dah. Ada jenis lagu tu? Ada. Na'uzubillah. Minta Allah pelihara kita daripada lagu ni. Baik. Jadi dia suruh orang buat baik, tapi dia tak buat. Dan kami juga suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakan. Larang orang main judi, dia tikam lagi zakat. Larang orang mencuri, dia merompak orang lagi zakat. Na'uzubillah min zalik. Kan? Jadi dia suruh orang baik, dia tak buat. Dia suruh orang larang, dia yang turut. Na'uzubillah min zalik. Jadi orang yang ada jenis kelaku lagu ni, dia akan dipotong lidahnya tadi tu dengan gunting api neraka. Kalau dulu-dulu ulama bagi, tok-tok guru pondok dulu bagi kiasan ataupun contohan, orang hak suka cerita kebaikan tapi tak buat, dia macam pelita cucuk atap ke apa kan. Orang lain cerah, dia duduk gelap kan. Pelita tu sifat dia menerangkan kan. Kita buka cucuk pelita tu terang kita kan, tapi badan pelita tu lu mana kan, hitam legam kan. Kena apa, lupa lah dia panggil apa, asap tu atas dia tu dia panggil
jelaga. Lagu tu lah. Punya duk suruh orang buat baik lah, dia tak buat. Suruh orang buat baik tu bagus, tapi diri kita tu jangan kita lupa kena buat sama. Kan? Jadi lebih kurang tu lah. Pelita apa, cucuk atap apa pergi. Sekarang saya silap sebut lah, tuan-tuan betul lah. Tapi orang kata pelita kabat lah, pelita betul lah. Orang lain cerah, dia gelap. Lagu tu lah. Orang lain semua jadi betul, ikut nasihat dia duduk menala lah. Kan? Ketinggalan di dalam kebajikan. Na'uzubillah min zalik. Jadi orang hak jenis lagu ni, kalau dia tak sedar diri, Allah Rabbi, besok di hari akhirat kelak, dia akan gunting lidahnya tadi tu dengan gunting daripada api neraka. Na'uzubillah. Maka kata Imam Ghazali, berhati-hatilah engkau wahai saudaraku. Beringat sungguhlah saudara si agama lah kita semua ni, daripada tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Jangan kita pergi turut pula tipu daya syaitan tadi tu. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Syaitan dia pandai jerat kita. Dia bagi kat kita ilham macam-macam. Dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Kadang-kadang kita menuntut ilmu ni pun kena main juga dengan syaitan. Padahal sebenarnya ia telah memperdayakan engkau. Kita berasa bagus dah kita duduk mengaji ni. Dengan menggelincirkan niatmu. Yang ni syaitan dia buat apa? Dia pelintah, dia perosak niat, maksud ataupun tujuan kita menuntut ilmu. Kita main mengaji bagus dah, tapi dia duk kacau niat kita tu. Supaya terpesong objektif ataupun hala tuju sebenar kita menuntut ilmu tadi. Hak awal kita menuntut ilmu tadi tu, kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, bukan nak kita hukum orang. Jadi hak cerita nak kena gunting api neraka ni, orang yang dihukum orang tu lah. Tak boleh pakai dia ni lah, tak guna seduit lah, macam-macam. Dah dia berasa dia bagus pasal dia mengaji. Na'uzubillah, kita ni mengaji, kita tasawuf ni, hak ni benda ni kita nak jaga hati kita tu. Mengaji ni pasal kita nak takut ke Tuhan, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kenal diri kita ni. Tak berdaya, tak mampu buat apa kalau Tuhan tak izin. Baik. Jadi setan dia kacau niat kita. Maka celaka bagi si jahil. Binasalah bagi orang yang tak ada ilmu. Sekali celaka dengan satu kebinasaan, kerana ia tidak mahu belajar. Pasal dia tak mahu tahu, dia tak mahu ambil berat. Dengan sekali saja satu kebinasaan. Dan celaka bagi si alim. Kebinasaan pula bagi orang yang tahu, orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan. Dengan 1000 kali celaka, yakni kebinasaan. Lagi banyak, 1000 kali ganda ni. Hak tadi sekali lah, orang yang memang bodoh tak tahu apa ni, dia rosak pasal satu kesalahan je, tak mau mengaji. Tapi kalau orang yang ada ilmu, dia akan rosak dengan 10 kesalahan, dengan berbagai-bagai lagi kesalahan, kerana dia tak mau beramal. Na'uzubillah. Apabila ia tidak mengamalkan ilmunya, jadi dia jadi punca macam-macam penyakit. Jadi sombong, kan, dah tahu tapi tak mau buat, sombong Allah Ta'ala. Dia jadi penyakit ketegang, kerah kepala. Jadi dia menolak kebenaran yang lain dengan sebab dia tak mau beramal dengan ilmunya. Allahu Rabbi. Kemudian menipu. Kan, dia tak mau buat, dia berdolak dalih muhung. Dia nak pelepah diri. Jadi sebab itulah orang yang tahu, orang yang ada ilmu, dosanya 1000 kali ganda nak dibandingkan dengan orang yang jahil. Jahil salah dia pasal tak mau belajar. Tapi orang yang ada ilmu, 1000 kesalahan dia sebab punca tak mau beramal. Ini semua ni kata-kata Imam Ghazali memberi ingatan kepada saya dan kepada kita semua. Beringat sungguh-sungguh perkara ni. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu itu terbahagi pada 3 keadaan, kata Imam Ghazali. Di dalam syarah dia cerita besok ni, dia hari akhirat besok, orang hak paling awal sekali kena azab adalah orang yang ada ilmu, orang yang tahu hukum akam. Kita ni kira ada ilmu lah juga sikit, tahu perangan, tahu dosa, tahu pahala tu dah ada ilmu dah.
Walaupun tak boleh keluar hukum macam mana Jabatan Mufti tu kan, tapi kita tahu dah tak sembahyang berusaha tu ada ilmu dah tu. Tahu dah buka aurat tu berusaha ada ilmu dah tu, tapi saja juga tutup buka aurat kan, contoh. Tu dah ada ilmu dah, kita ada pengetahuan, tu dah kira berilmu dah tu. Jadi orang yang ada ilmu lagu ni, dia tahu apa dia perenggan dalam kehidupan dia kan, amalan agama, benda yang wajib dia buat atas dunia tapi dia tinggal. Mereka yang sebegini rupa akan diazab terlebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Hak mana memang dia duduk atas dunia ni tak ingat kat Tuhan, pasal Tuhan tak pilih dia, dia menerima petunjuk Allah Ta'ala ni, mereka ni dikemudiankan Allah Ta'ala diazab. Tetapi Allah dahulukan, Allah segerakan mereka yang kena hukum hakam atas dunia tetapi dia tidak beramal. Nampak kata berat ni. Jadi saya ulang balik kan, kalau kita mengaji banyak kena simpan. Kalau kita menuntut ilmu ni, dalam kita menuntut ilmu ni, kena azam sungguh-sungguh lah. Tak boleh beramal semua, janganlah tinggal terus, buat juga hak mana kita mampu. Pasal ini kita nak tunai ni hak ilmu, takut besok Tuhan tanya tak boleh jawab. Baik, kata Imam Ghazali, hak pertama tingkatan manusia menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu pengetahuan kan, untuk menjadikannya ni, nak jadikan ilmu tadi tu sebagai bekalan ke negeri akhirat. Dia nak sempurnakan ibadat dah. Main mengaji bab fardu ain kan, bab semayang ni dah berapa puluh tahun dah duk mengaji ni kan, tapi mengaji lagi tak jemu. Pasal apa? Nak lengkapkan ibadat kita. Ni bab korban ni Allah setiap tahun nak ulang kan, supaya korban kita tu ada peningkatan daripada sudut kualiti dia. Mungkin sebelum-sebelum ni kita tak apa tahu, tahun ni ada lagi pengetahuan yang baru. Korban ni banyak, selalunya ni lah bab pengurusan pembahagian daging kan. Kadang-kadang kita buat korban tu betul dah, tapi cara bahagi daging tak betul. Sampai kita contoh, kalau kita buat korban seekor lembu, kemudian semua daging hasil daripada korban tadi tu kita buat kenduri, boleh tak? Tanya tuan-tuan. Buat orang mengaji terus giling tu. Saya pun baru tahu, dia punya teruk. Tak boleh, dia kena ada simpan satu bahagian yang menjadi hak orang miskin, kena bagi dalam keadaan mentah dan basah. Kalau ijtihad untuk guru dulu dalam kitab Matla'ul Badrain, paling kurang dia kena bagi lebih kurang 500 gram, 300 gram lebih kurang 300 gram. Depa dulu kira cupak ke apa tak, dia punya istilah setengah kati. Tapi lah ni kita upgrade lah sikit, maksudnya kita kena bagi kat dia. Janganlah memalukan ataupun mengaibkan orang fakir tadi tu. Ni bagi Allah daging seceput, tu tak jadi. Dia kena bagi dalam bentuk ataupun qadar yang tidak memalukan orang fakir tadi tu terima daging. Jadi yang sesuai dengan orang kata apa, dengan zaman lah ni, bagi sekilo lah sebenarnya. Lebih tak apa, jangan kurang. Lepas tu hak lebih tu nak buat apa, buat lah. Jadi kalau kita tak mengaji, kita dah buat ibadah lah, tapi ibadah kita tu kita tak perasan, silap. Jadi kalau kita dah terbuat dulu, macam mana kita nak buat? Macam mana? Kita kena pergi beli pula daging di market. Saja ni saya sebut sikit lah kan, kukuk siapa masuk korban. Pergi beli pula di market sekilo, pergi cari orang miskin, bagi balik, untuk kita qada balik pengurusan kita yang silap tadi. Tu cerita bab korban kan. Bab sembahyang pun lagu tu lah. Jadi kita sentiasa menuntut ilmu tadi tu sebagai bekalan ke negeri akhirat. Kita nak upgrade, kita nak mengemas-kini kualiti amal ibadat kita kepada Allah. Hak tu hak awal. Tujuan kita menuntut ilmu. Makin kita mengenal diri, makin kita rendah diri kepada Allah Ta'ala, makin kita malu kepada Allah. Hak tu, siapa yang merasai perkara-perkara tersebut lagi dia mengaji, maksudnya dia sudah menghampiri kemuncak ataupun tujuan hakikat menuntut ilmu. Kita nak kenal diri kita hanyalah sebagai hamba, kemudian nak mengenal Allah Ta'ala yang berkuasa di atas segala-galanya. Allah Rabbi. Tapi kalau makin mengaji, makin lupa diri, maksud kata tujuan dan niat dia tadi tu salah. Dia mengaji apa pun, lah sekali dia punya penyudah
dia kembali balik pada diri kita. Allah, lemahnya aku, hebatnya engkau ya Allah. Mengajilah apa pun, kita akan rasa kerdilnya diri kita di sisi Allah Taala. Tak ada nilai apa. Tapi kalau mengaji, lagi hebat, rasa sombong, lagi hebat kita lupa diri, na'uzubillah. Maksud kata niat kita menuntut ilmu tadi tu tak benar lah, tak betul. Jadi awal orang yang pertama menuntut ilmu untuk menyiapkan bekalan ke negeri akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Tak ada lah niat dia lain, melainkan dia harap sangat-sangat Allah Ta'ala redha kepada dia, suka pada diri dia. Maka orang ini termasuk dalam kalangan orang yang beruntung, orang yang berjaya lah, orang yang mengecap kejayaan di sisi Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua orang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Dia tak mau dah keuntungan segera ni adalah kiasan, nak bang kata dia nak habuan cepat. Mengaji tadi tu ada kepentingan yang lain. Di sini tulis dunia. Mendapat keuntungan segera dunia lah. Dia nak cepat-cepat di dunia, pujian ke, kan, sanjungan ke, penghormatan. Dan mendapatkan kemuliaan, pangkat, nak kedudukan. Pasal mengaji, tak mengaji ni orang nak bagi pangkat apa kat kita kan. Dan harta benda, nak duit ringgit. Sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Ni nombor dua ni, dia tahu kata niat dia tadi tu tak betul, tapi dia teruskan juga kerana dia nak keuntungan segera, tak sabarlah. Jadi dia mengaji juga tadi ni kerana dia nak menuntut kemuliaan, pangkat dan harta benda. Yang ni lah orang mengaji pasal nak dapat title ataupun nak dapat kelulusan. Ni mengaji ni sampai mana lah ni? Sampai PhD ke apa. Tak salah mengaji sampai PhD, tapi niat kita tadi tu, kita nak mencari kedudukan di sisi manusia ataupun keistimewaan ataupun kemudahan dengan wang ringgit tadi tu salah. Maka kata Imam Ghazali, orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Kalau dia tak bertaubat, bahaya. Macam-macam musibah duk tunggu dia dalam kubur. Dikhawatirkan, tu dia, jikalau dia mati, kata Imam Ghazali, sebelum sempat bertaubat, niat dia menuntut ilmu tadi tu, dia tak bertaubat, kembali balik pada Allah, perbetul balik niat dia tadi, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wa na'uzubillah. Mati dalam keadaan seburuk-buruk kematian, penyudah yang menyedihkan. Walaupun orang kenal dia sebagai orang yang mengaji tinggi, tapi di sisi Allah Ta'ala ni tak ada nilai. Kematian yang tidak dialu-alukan, su'ul khatimah, na'uzubillah. Tak tahulah macam mana keadaan. Kemudian urusannya terserahlah kepada Allah Ta'ala. Hak tu kita serah ke Allah Ta'ala lah. Imam Ghazali lapik elok lah. Kalau mahu dimaafkan atau disiksa, hak tu Allah Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan tak bertaubat dengan niat dia buruk menuntut ilmu tadi tu, tak tahulah kukut ada rahmat Allah Ta'ala kan, kebaikan apa yang dia buat, Allah Ta'ala boleh maafkan ataupun Allah Ta'ala mengazab dia. Tetapi kalau dia mendapat taufik, tapi lah kalau Allah Ta'ala lorong ataupun buka pintu hati dia, sebelum matinya dia sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, perbetul balik dia niat dia menuntut ilmu tadi tu, pada kerja buat dia tak betul tadi, dia perbetul balik, dia perelok balik, dia perbaiki balik, maka dapatlah dia dihimpunkan bersama dengan golongan yang beruntung, bersama mereka yang peringkat pertama tadi tu, orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya, kata Imam Ghazali, sama seperti orang yang tidak berdosa. Kita dah silap, cepat-cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala, maka dosa kita digugurkan, dihapuskan, dipadam Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah kita ini tidak pernah melakukan kesalahan. Untung nak bertaubat, untung. Pasal itulah kita tu selalu kira dah kita buat dosa tak buat dosa, hari-hari kita kena bertaubat kepada Allah, istighfar, dan sebelum tidur semayanglah solat sunat taubat. Tak rugi pun. Kalau kita tak buat dosa dengan orang, kemungkinan kita ada buat dosa hati, kita terlalai daripada ingat kat Tuhan ke, kan?
Dan lintasan yang kita tak perasan, lebih baiklah kita bertaubat hari-hari kepada Allah. Mudah, senang. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang yang menuntut ilmu, orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Habis lah. Syaitan telah mempengaruhi niat dia menuntut ilmu tadi tu. Syaitan mempengaruhi. Syaitan yang berkuasa atas diri dia. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya, ilmu yang dia belajar tadi tu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah. Hak awal tadi tu dia guna ilmu, dia tahu kata dia buat salah dengan niat menuntut ilmu tadi tu hak awal. Tapi yang nombor 3 ni dia tak ingat apa langsung. Dia memang guna sungguh-sungguh pengetahuan dia, kelulusan dia tadi tu nak menuntut harta. Syaitan dah menguasai penuh atas diri dia. Dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan banyak pengikut. Orang hak jenis ada lagu ni, pengaruh dia memang cepat. Allah Ta'ala bagi ujian kat dia. Dia mudah dapat kedudukan di dalam masyarakat. Orang jenis ada lagu ni, na'udzubillah, Allah uji. Tapi orang hak jenis benar niat dia, Allah duga juga. Kadang-kadang orang tak mau ikut dia, orang tak mau dengar cara bercakap dia, kan. Betul-betul orang ikhlas saja boleh duduk berkawan dengan dia. Ada satu orang ulama ni, kalau dia baca kitab ni perasan Allahu Akbar. Sebiji. Lemah lembut cakap slow suara, kan. Tak reti nak berkata ke orang. Satu perkataan lama dia keluar pula satu perkataan. Jadi jenis orang lagu ni kan, cara mengajar lagu ni tak menari. Kalau kita tak ikhlas tak boleh duduk mengajar ilmu dia. Kalau jenis tak sabar kan, ataupun jenis menuntut ilmu pun masih lagi dipengaruhi nafsu kan. Hak jenis ustaz duk mengata ke orang ke. Hak jenis ustaz kaki mencarut kan, brosyok kan. Baca sikit pelak dia bunyi, buka seronok kan. Ada jenis ustaz lagu ni sampai masjid ni dia pesan awal, ustaz jangan sebut dah perkataan tu nah. Sampai kena pesan lagu tu pun ada, ustaz lagu tu pun ada. Macam-macam je ni. Pelar kan, asal pelar, pindah utara dia bunyi gitu kan, pelar. Baik. Jadi nak cerita bagi ustaz tadi ni, tok guru tadi ni mengajar seketui-seketui. Walaupun dia benar orang yang ada kedudukan istimewa di sisi Allah, tetapi pengikut dia tak ramai pasal dia punya orang kata apa, keadaan diri dia lah, penyampaian. Tapi kalau orang yang ikhlas betul-betul, orang yang berjaya merasai kesalehan dia di sisi Allah, memang orang akan duduk dalam majlis dia. Kalau kita jenis nak cari tok guru, pada ustaz-ustaz jenis seronok bercakap ikut dengan hati kita tadi tu, kita tak boleh duduk dalam pengajian dia, tak boleh sabar. Tapi memang hebatlah, no. Pandangan dia tembus tu, no. Tapi macam tu cara dia mengajar, seketui, lanjut saja. Kan, tengok je, slow, cukup cermat, cukup berhati-hati. Tak berani nak cakap tak ketahuan. Tapi jenis guni orang tak mau ikut, tak seronok mengaji guni, mengantuklah apa orang kata kan. Nak cari hak jenis duk mengata ke orang apa semua, macam-macam lah. Dia patient jenis dia suka membuka minda cara tu. Minta maaf lah no. Dia punya teguran itu kasar sikit. Kalau tak kata ke orang, nak kata kat siapa? Kan, saya minta maaf lah kan. Dan ni kata duk condemn ustaz lain pula, dah rakaman bearer pula jam aku kan. Kalau tak kata ke orang, nak kata kat siapa kan. Cuma pendekatan dia tu, orang kata apa kan, pendekatan itu cara tu lah, cara apa mungkin cara lagu tu lah, cara yang tuan-tuan faham tu lah. Macam-macam passion. Baik. Jadi orang hak jenis niat dia tak dalam bentuk ilmu tadi ni bukan kerana Allah semata-mata, kerana niat yang lain. Dia nak kehebatan atas dunia, pengikut dia ramai, hebat. Bahkan pengikut dia fanatik pula dengan dia. Jangan duk pergi kata kat guru dia, kata kawan, silat-silat dia boleh main bom rumah kita. Sampai lagu tu ada tak? Ada. Jadi dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut segala keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Walaupun dalam keadaan lagu ni bergelumang dengan segala keuntungan dunia dengan sebab ilmu dia tadi tu, dia masih lagi duk perasan bahawa dia ni ada
keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Pasal cara dia tu masih lagi macam orang-orang ulama di sini, ulama sufi lah, ulama yang beramal dengan ilmu. Jubah dia, janggut dia, cara bercakap dia, na'udzubillah min zalik. Sedangkan dia tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Pasal niat dia saja nah. Pasal bukan pasal ilmu, pasal ni niat. Di sini salah dia sini adalah niat. Niat. Jadi perbetul niat, elok baliklah. Jadi kita perbetul niat saja. Jadi di sini kawan ni dia ada berilmu dah hebat, tapi niat dia saja yang salah. Silap dia tang niat saja. Niat tu di mana? Di hati. Siapa tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Di hati perut kita. Manusia ni tak tahulah. Kita orang biasa-biasa ni tak tahu. Allah Ta'ala je yang tahu. Perbetul balik niat, eloklah. Berpakaian seperti ulama padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba. Sifat dalam perut ni tak tahu nak abang dah. Tamak dengan dunia ni. Duk cari keuntungan. Loba ni. Gelut sungguh. Apa saja hak boleh menyebabkan dia ada kedudukan di sini, maksud dia bergelut semua. Nak dapat title datuk ke apa ke, dia pulun sungguh. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, rosaklah dia. Jahil, walaupun dia ada ilmu banyak, tetap juga jahil. Pasal apa? Dia lupa tentang akhirat. Hukum hakam ni hebat, tapi dia lupa balasan di hari akhirat. Dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Dia terpedaya dah. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat. Imam Ghazali kata ni, terlampau tipis sangat dia punya sinar-sinar untuk dia kembali pada Allah. Kerana dia telah menyangka pasal, kata Imam Ghazali, dia duk perasan dia sendiri duk dakwa diri dia itu termasuk dalam golongan orang yang baik. Na'udzubillah. Hak ni kita takut ni. Padahal ia telah lupa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Ayat ni tuan-tuan, orang yang hatinya lembut takut dengan Allah Ta'ala ni baca ayat ni menangis tuan-tuan. Pasal apa? Maksudnya di sini, wahai mereka yang beriman, Allah Ta'ala seru, kenapa kamu perkatakan, Allah Ta'ala tanya, awak yang pergi bercakap barang, yakni ucapan, kata-kata yang tidak kamu amalkan. Duk cakap benda yang kamu tak buat. Ayat dia kalau sambung selepas tu, kabura maqtan 'indallah. Ni ayat sebelum ayat ayyuhallazina ada kabura maqtan. Satu kemurkaan yang besar di sisi Allah Ta'ala bagi mereka yang bercakap tapi dia tidak tunaikan. Menangis ni baca ayat ni tuan-tuan, berat. Kita bercakap macam-macam tapi kita sendiri pun tak sempurna. Sebab tu kita kena elak diri kita daripada menghukum orang lain. Lebih baik kita hukum diri kita sendiri. Baik. Jadi nak suruh kita berada dalam kondisi apa ni tuan-tuan? Nak suruh kita berada dalam kondisi jangan menyangka diri kita ni sudah baik saja. Kalau kita nak ajak orang ataupun kita larang orang buat maksiat, dalam masa yang sama jangan kita perasan diri kita ni sudah bagus ataupun baik. Itu saja. Kadang-kadang orang tegur orang ni kan, kita nampak cara dia tegur tu kasar tu macam dia tu dah sempurna. Kita tak mau jadi lagu tu. Kita tegur orang dengan penuh hikmah kerana kita juga merasakan diri kita juga lemah. Baru dia keluar kata-kata penuh kasih sayang. Kan kalau kita rasa diri kita baik, hak tu kadang-kadang kita tegur orang makan hati dengan kita. Keluar bahasa-bahasa yang tak menarik ataupun tak mesra orang dengar. Jadi cermat tu. Kecermatan kita nak cakap pun kita, aku pun boleh beramal ni pasal Tuhan kasihan. Jadi kita nak tegur orang tak semayang ni pun kita punya ikhtiar cari, takut dia terasa ni. Kan? Jadi kita berhati-hati. Baik. Masuk isyak ni. SOP isyak kena berhenti dah kan? Nampak ni. Sangkut bawah siap. Allah. Kena ikut dah kan? Ada setengah masjid ni depa syadid kan. Kepiah pun lupa bawa emas lah. Kepiah pun tinggal tu. Kelumbung ni. Kepiah tinggal tak apa, jangan emas tinggal maklum. Depa tak pergi masuk masjid tu. Jangan buat main. Setengah masjid tu depa jaga semua. Nak masuk depa scan apa semua kan. Tok siap
Boleh lah main peranan nak cari beli dana masjid. Hak mana lupa emas, lupa sejadah, jual RM10 satu set. Tunggu depan tu. Kena 10 orang, hak tu RM50 dah beli duit kat masjid. Pergi beli dekat kedai RM2 ada je dah. Tak ada. Kedai RM2 tak ada, kena pergi Maidin ke apa kan, ada hak sejadah kecil tu kan. Hak sejadah untuk muka memang tu. Hak tu apa duit tak tahulah. Pergi beli banyak tempat murah pun lah. Tak depan tu. Siapa lupa ni sejadah, ni emas RM10. Cakap banyak tak mau. Kalau tidak saat ni depa balik duk kayuh dia kedai kopi. Dah pi masjid depa tak pergi masuk. Pasal lupa emas dia pun cabut semua depa kata. Lah ni kita jual sekali. Lupa mai RM10 sudah. So cakap banyak. Masuk. Macam-macam. Cerita nak buat baik ni kita ujian dia besar. Kita kena baca tu ya. No. Ujian nak buat baik ni besar, kena sabar banyak. Tapi bila kita boleh tempuh, berjayalah lepas tu. Kita boleh terima, berjayalah lepas tu. Masuk terus waktu tu. Kena berhenti kat situ. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti ana min ghairi dajjal. Kat hadis tu. Nabi takut. Nabi lebih takut. Ada benda yang Nabi lebih takut daripada dajjal tu. Mana apa? Kena tanda takut lupa. Ni nak tahu pula saat ni dia berkeluar PKP pula ke depan mana nak tahu ni ada. Tanda siap-siap. Baik. Wallahu ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.